prinsip adil dan ihsan tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia. Ya, baik. Salam Malaysia Madani juga diucapkan kepada anda yang masih lagi terus bersama dengan kami. Terima kasih diucapkan kepada anda masih lagi terus menyaksikan kami live sekarang ini menerusi Facebook rasmi Selangor FM sendiri, iaitu Selangor FM 100.9. Baik, hari ini kita nak bicara bersama dengan anda kan mengenai pra-PRN bagi negeri Selangor. Kalau diikutkan dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah pun berkenan bagi membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN hari ini, iaitu hari Jumaat yang penuh barakah, iaitu daripada 23 Jun 2023 bagi memberi laluan kepada Pelaraya Negeri ataupun PRN. Tadi sebelum kita berhenti berehat dah pun Pak Yah kongsikan bersama kita mengenai fungsi Kerajaan Negeri Selangor sendiri bila orang kata telah pun dibubarkan, dan sekarang kita nak tahu sedikit lah kan Pak Yah kan peranan orang kata kita kan government ini sendiri bagaimana bila kita dah pun membubarkan. Terima kasih DJ Yu, dan kita juga bagi rakyat Selangor kita doakan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang sedang menunaikan ibadah haji bersama dengan Permaisuri Selangor dan seluruh pimpinan saya ingat Yang Tuan Agong juga kita dapat doakan supaya dalam keadaan sihat dan mendapat haji yang mabrur kepada seluruh kita punya jemaah haji kita yang sedang berada di Mekah. Saya fikir di bumi Mekah hari ini memang penuh sesak lah kan. Saya ingat pada teman-teman yang pernah berada di sana, saudara penerbit sendiri, saya ingat dia teringat-ingat. Tapi dia hari ini dia jutaan orang. Saya ingat memang kita tak boleh ni kira, kalau cerita panjang boleh nangis ni. Okey, terima kasih. Perasaan tu perasaan tu memang dia berada dekat dengan hati. Dia memang boleh sebut tu dia macam tu. Dia lain sikit bila sebut bumi Mekah. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat apa peranan sekarang ni. Peranan dia sebagai kerajaan, dia tetap dia berperanan. Tetapi dia yang maknanya kalau di peringkat federal, kalau apa di kategori government, maknanya Perdana Menteri dan juga menteri-menteri masih berfungsi seperti biasa. Masih menjalankan tugas seperti biasa. Yang tak boleh, dia tak boleh gubal undang-undang saja. Sebab ada parlimen sudah tak ada. Di Dewan Negeri juga maknanya daripada fungsi menteri besar dan juga ahli esko-nya masih berperan seperti biasa. Cumanya dia tidak boleh pindah, tak boleh buat satu, nak menjalankan proses-proses biasa daripada sudut pentadbiran dan pengurusan saja. Jadi pengurusan kalau tidak, maknanya daripada sudut isu-isu dan sebagainya kita tak boleh selesaikan dalam tempoh, di mana dalam tempoh 60 hari sebelum kerajaan baru itu dilantik atau dipilih nanti. Jadi bagaimanapun keadaan, sebab sebagai sebuah negeri yang duduk di bawah federal, maknanya di bawah persekutuan, maknanya kita juga tertakluk daripada undang-undang yang ada di peringkat persekutuan. Jadi ini juga saya ingat daripada sudut itu tidak ada banyak masalah. Mungkin ada ahli-ahli akademik yang sedang membuat kajian-kajian baru berkaitan dengan apa, sebab dia tidak ada satu garis panduan sebenarnya yang jelas yang disebut tentang caretaker government ini. Di mana-mana pun kalau kita rujuk tak ada. Tetapi yang penting dekat sini adalah mungkin kerana dia mengikut sebagaimana seperti yang lepas-lepas begini keadaan negara. Tapi daripada sudut banyak secara bertulis pengalaman sebelum dia begitu. Kalau daripada sudut itu maknanya Menteri Besar dan juga Esko berperanan seperti biasa, dan mereka terus bekerja untuk memastikan bahawa keadaan negeri stabil daripada pengurusan dan sebagainya terus diuruskan dengan baik dan sempurna. Itu sangat penting kepada kita, dan sudah tentulah sebagai sebuah negeri Selangor ini, saya ingat kalau daripada sudut ekonominya, daripada sudut pengurusannya, rakyatnya, penduduknya yang cantik-cantik, yang handsome-handsome. Mana taknya kalau tidak maknanya orang mana-mana pun orang nak datang kat Malaysia kena datang Selangor dulu. Kalau daripada datang daripada udara, mendaratnya kat Selangor. Kalau datang daripada laut, maknanya kena berlabuh dulu di Selangor. Kalau nak pergi mana-mana melalui. Jadi Selangor ini dia tak boleh lari, dia mesti ke hadapan. Sebab itu pemerintahan dan juga pentadbiran Selangor ini mesti ke hadapan. Daripada sudut pemikiran, dia melampaui daripada perkara-perkara yang sebagaimana kalau orang fikir begitu, Selangor dia bisa ke hadapan. Dia tidak ada masalah isu-isu yang kecil-kecil dan sebagainya. Sebab tu kita boleh menguasai daripada sudut keluar negara kasar ataupun daripada di peringkat negara ekonomi, kita menyumbang
lebih daripada 25.4% daripada sudut sumber ekonomi. Dan kalau daripada sudut pekerjaan, saya ingat di Lembah Kelang khususnya ini, kita menyediakan pekerjaan yang cukup banyak kepada anak-anak muda daripada seluruh negara dan seluruh dunia sebenarnya, bukan saja daripada Sabah, Sarawak, daripada Kelantan, Terengganu. Ini tempat di Selangor. Sebab itu kalau kita pemikiran di orang pemimpin di Selangor ini, maknanya tidak antarabangsa, kan, kita tidak boleh menangani isu-isu yang ada di Selangor. Kan, sebab tu di Selangor ni kalau dulu orang nak cari makanan Kelantan atau Siam, dia kena pergi sana. Sekarang tak payah. Selangor semua ada. International. Mungkin begitu. Ada tempat-tempat dia. Tempat-tempat dia. Di Selangor di mana-mana ada. Kalau daripada sudut penyediaan juga daripada segi perkhidmatan juga, saya ingat di Selangor ni semuanya ada. Jadi itu antaranya. Sebab itulah anak-anak muda, saya menyerulah selaku pengurus sekarang Institut Daurah Ihsan, yang kita sebagai salah satu daripada think tank utama kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat sekarang ini, kita menyeru kepada seluruh warga Selangor, khususnya anak-anak muda. Betul. Anak-anak muda ni sekarang ni kalau umur yang 35 tahun ke bawah, sebab mengundi ni 18 tahun 18 tahun ke atas. 35 tahun ke sana, dia sekarang ni menguasai 40% daripada pengundi. Okey. Ini bagi negeri Selangor. Di Selangor dan sekarang keseluruhannya dia jadi begitu. Kalau 35 tahun memang menguasai 40% daripada ni. Yang lebih tu maknanya golongannya maknanya lebih tu dia dalam 60%. Begitu. Jadi ini penting kepada anak muda, khususnya yang baru pertama kali untuk membuat pemilihan. Pertamanya kita kena baca daripada sudut fakta. Fakta ni dia tidak boleh dilihat daripada sudut dalam 1-2 saat. Dia kena pembacaan. Kita ambil contoh. Kalau nak memilih seorang pemimpin ataupun wakil daripada parti, kena lihat dasar-dasar parti itu sendiri. Siapa gerangannya? Daripada mana, dasar partinya bagaimana, kaedahnya macam mana, daripada prestasi parti yang nak dipilih bagaimana, prestasi daripada pemimpin dahulu, itu penting. Bukan kita mengikut sentimen. Kalau kita mengikut sentimen, maka dia akan jadi cuma sedap dekat ujung lidah saja. Akhirnya dia akan menjadikan barah kepada kita. Jadi ini penting kepada anak-anak muda, khususnya yang warganya sekarang ni berkisar kepada online ataupun TikTok ni. TikTok tu dalam masa beberapa saat saja. Tetapi kena dengar Selangor FM. 100.9. Sebab daripada sudut isi dia, pembicaraannya, dia lebih faktanya lebih jelas, dan daripada sudut tetamu-tetamunya sudah tentulah, sebab dia sebagai salah satu badan yang utama kepada kerajaan, dia akan memberikan fakta-fakta yang tepat dan juga ulasan-ulasan ini penting kepada kita. Kalau radio kena dengar. Kalau di Selangor kena Selangor FM lah. Ya, betul. Itu bahagian stesen negeri lah lebih stesen kurang. Negeri. Okay. Kalau kita nak lihat daripada TV, kena tengok RTM. Daripada segi pastinya yang sahih. Betul. Yang sahih itu penting. Kalau kita nak melihat daripada sudut rujukan, kena rujuk kepada akademik, ahli-ahli akademik, yang betul-betul berada dekat IPT, dan dia ulasannya mesti ulasan yang tepat. Sebab dia pemikiran kita ni dia sangat luas. Kita jangan sempitkan pemikiran kita. Jadi anak muda yang kreatif, anak muda yang bertenaga, kita kena melihat bukan untuk hari ini. Betul. Dan anak muda kena melihat sebab ini adalah pentas mereka. Pentas mereka ni untuk 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Bagi mungkin kepada warga-warga Pak Ya dan kawan-kawan, kita kena melihat sebagai pemimpin, kita nak melihat anak-anak kita cemerlang. Betul. Kita nak lihat bahawa Selangor ini, kalau sekarang ini kita ada macam-macam, kita nak ada yang lebih daripada itu. Sebab kita beringinan macam mana negara-negara seperti Korea, negara-negara seperti Jepun, yang membangun sebenarnya. Yang membangunnya bukan dia setakat membangun daripada sudut infranya, tetapi membangun tu mesti membangun daripada sudut sosialnya. Betul. Sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dia menggariskan Malaysia Madani tu, seperti lagu tadi tu, dengan 6 teras utama, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, keyakinan dan juga ihsan itu sendiri. 6 prinsip ini sebenarnya sangat padu, sangat kuat. Kemampanan ini bukan sahaja kita nak melihat daripada sudut pandangan kita. Kita kena melihat juga dari sudut pandang orang lain juga. Betul. Barulah kita kena kebanyakan kita melihat bila kita nak membuat satu keputusan, kita hanya melihat dari sisi pandang kita. Betul. Kadang-kadang terikut pun ada. Dia tidak boleh, kena melihat. Maknanya kalau kita nak buat keputusan daripada sudut anak muda, jangan melihat daripada sudut pandang kita sebagai orang veteran. Kena melihat daripada sudut pandang anak muda juga. Jadi ini penting.
Kalau kita nak melihat daripada sudut akademik, juga kena melihat dari sudut pada sebab itulah kemampanan ini penting. Sebab tu kalau daripada sudut politik, maknanya kena melihat keseluruhan. Sebab tu ada salah satu dia ada adil dan juga rahmah itu sendiri, maknanya tidak ada satu kelompok atau golongan yang akan tertinggal di dalam prinsip membangun Malaysia Madani di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Ini sangat penting. Dan inilah sebagai prinsip juga di peringkat negeri Selangor, yang mana sekarang ini di bawah Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai sebagai Menteri Besar. Dia menggunakan sekarang kita Datuk Amiruddin Syari dalam 2 hari lepas dia melancarkan namanya Arus Merah Kuning. Okey. Arus Merah Kuning ini maknanya adalah cerita berkaitan dengan prestasi Kerajaan Negeri Selangor yang dipimpin 5 tahun yang lepas, dan juga akan melihat 5 tahun ke depan apa prestasi-prestasi yang perlu ditunjukkan, menambah baikkan itu sendiri. Jadi ini penting. Jadi anak muda, anak-anak payah sendiri kena melihat itu sebagai daripada teras utama, menjadikan Malaysia 6 prinsip Malaysia Madani ini payah ulang sebagaimana iklan. Payah bukan ni. Satunya kemampanan, yang keduanya kesejahteraan, yang ketiganya daya cipta, yang keempat yang ni keyakinan, lepas tu hormat dan juga ihsan. Jadi 6 prinsip ini. Kalau semak kita dalam hati semak dalam hati. Semak dalam ini contohnya macam hormat. Hormat tu macam mana? Ada orang kata hormat tu mesti orang kepada orang berpangkat. Tidak. Hormat ni maknanya orang berpangkat kena lebih hormat kepada orang kat bawah. Betul. Itu sangat penting. Baru dia kesejahteraan dan kemampanan tu wujud. Ada orang kata, oh ini biasanya tabik. Dia kata orang bawah tabik kepada orang atas. Jadi orang atas nak hormat pada siapa? Adakah orang atas daripada dia lagi? Jadi maknanya keseluruhan lah Pak Ya. Dalam Malaysia Madani ini adalah orang atas kena lebih hormat orang bawah. Sebab tanpa orang bawah, orang atas tak wujud. Jadi ini penting. Maknanya ini prinsip Madani yang diterapkan oleh Perdana Menteri. Jadi itu antaranya, dan insyaAllah terima kasih banyak kepada Selangor FM. Semoga terus sukses dan beri ruang bicara, ruang ilmu ini untuk berterusan. Dan insyaAllah kita dalam tempoh yang terdekat ni, Selangor akan terus maju dengan arus merah kuning. Ya, baik. Sedikit yang kita boleh tambah sedikit lah Pak Ya, sebelum kita nak tutup tirai bicara khas ini. Kalau kita nak recap kembali bagi PRN ke-15 baru-baru ini kan, suara anak muda. Kalau diikutkan ramai anak muda kita yang dah pun mengambil tanggungjawab untuk mereka keluar mengundi dan sebagainya. Dan harapan Pak Ya sendirilah kan, bagi anak-anak muda kita sekarang ini yang mungkin untuk pilihan raya akan datang ni, bagi PRN ini, mungkin kita mengharapkan supaya anak muda kita pun bersatu dan juga membuat pilihan yang sangat tepat, dan juga mereka disarankan untuk keluarlah mengundi. Betul. Jadi yang akhir ni mewakili seluruh pimpinan dan juga seluruh sebagai ini, kita menyeru kepada anak-anak kita ni menjadikan pilihan raya ini, pertamanya kena melihat daripada sudut apa yang kita kehendaki, dan juga tarikh-tarikh bila nak ni, jangan pula nak pergi bercuti dan sebagainya. Kita kena ingat sebab ini untuk masa depan. Dan kita kena lihat juga daripada sudut pemimpin pun jangan lupa kena beri ruang kepada anak muda untuk jadi calon-calon juga. Jadi ini penting. Saya teringat bukan calon suami tapi calon ahli Tadi yang seketika Pak Ya. Boleh juga, tak ada masalah. Boleh juga. Dan juga maknanya anak muda ni kena beraksi di pentas mereka, dan anak muda ni juga boleh mewakili kepada generasi mereka sendiri. Datuk Menteri Besar Selangor hari ini, ketika dia mula menjawat jawatan sebagai Ahli Dewan Negeri, ketika usianya baru 26 tahun. Sekarang telah menjadi Menteri Besar dalam usia yang muda. Betul. Dan juga kita juga ada menteri-menteri muda seperti Nik Nazmi, menteri yang jaga RTM sendiri, Fahmi Fazli itu anak muda yang kita ketengahkan. Dan hasilnya dia menjadi seorang menteri, dia menjadi pemimpin yang baik dan hebat. Jadi anak-anak muda di luar sana, lebih-lebih lagi anak Selangor, anak arus merah kuning. Arus ni juga kena lebih hebat dan sentiasa mengikuti Selangor FM di 100.9. Terima kasih banyak. Maknanya suara-suara anak muda ni kita dengari sebenarnya. Okey, baik. Kita dah pun sampai di penghujung siaran. Cepat sangat masa berlalu kalau ikutkan. Banyak sebenarnya Pak Ya. Kami nak tanya Pak Ya ni. Mungkin kita boleh tanya kejap lagi lah. Okey, sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita berbahagia, Tuan Haji Yahya Syari ataupun AKA Pak Ya kan Pak Ya. Selaku pengurus Kanak Institut Darul Ihsan Membangun Korporat dan juga Strategi.
Okey, dan juga untuk penerbit kita juga Daski Syed Iwas kerana sudi membawa Pak Ayah ke sini pada hari ini, dan juga untuk pengetahuan kita bersama juga yang mana Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah pun memberi kenan bagi membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN hari ini, hari Jumaat 23 Jun 2023. Baik, kita layan dulu ini dia Datuk Jamal Abdillah di Sudut Kamar Hatiku. Terus layan Selangor FM, pilihan tepat.